Shalom saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam Rhapsody of Realities TNI Malaysia. Tajuk perkongsian kita pada hari ini iaitu kuasa ke atas roh-roh jahat. Matius 10 ayat 8 mengatakan, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, usirlah syaitan-syaitan. Kamu telah memperolehnya dengan percuma, kerana itu berikanlah pula dengan percuma. Pada hari kamu dilahirkan ke dunia ini, Tuhan telah menetapkan para malaikat untuk kamu. Tanggungjawab mereka yang pertama dan utama adalah untuk melindungi kamu. Dan dalam proses itu, mereka perlu memastikan kamu mendengar dan menerima Injil untuk keselamatan kamu. Semakin kamu bertumbuh dalam hidup, Dia akan menetapkan lebih banyak malaikat kepada kamu, bergantung pada panggilan Tuhan untuk kamu. Sebegitu juga syaitan mempunyai roh-roh jahat yang ditetapkan ke atas kamu sejak dari kecil, di mana tanggungjawab utama mereka adalah untuk memakan, memusnahkan, menipu dan menyesatkan kamu dari jalan kebenaran. Alkitab ada mengajar tentang seorang wanita yang hendak bersalin dalam kitab Wahyu. Dia akan melahirkan seorang anak lelaki, dan syaitan itu telah berdiri di hadapannya menantikan kelahiran anaknya. Dalam Wahyu 12 ayat 4 hingga 5. Hal ini bukan khusus untuk anak itu sahaja. Tuhan hanya menggunakan ilustrasi nubuatan tersebut untuk menunjukkan kepada kita modus operandi syaitan. Bahkan sekarang, walaupun kamu sudah dilahirkan semula, syaitan masih berusaha untuk menghalang kamu daripada melayani Tuhan. Alkitab berkata, sedarlah, berjaga-jagalah, kerana musuhmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. 1 Petrus 5 ayat 8. Itulah sebabnya kamu mesti tegas apabila berhadapan dengan syaitan. Usirlah dia. Kamu mempunyai kuasa di dalam nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh-roh jahat. Markus 16 ayat 17. Kuasa itu tiada tandingan dan tiada bandingannya di bumi, di surga dan di neraka. Oleh itu, apabila kamu berkata, Iblis, keluar dari sini, dalam nama Yesus, dia wajib mematuhinya. Filipi 2 ayat 9 mengatakan bahawa Allah telah meninggikan Tuhan Yesus setinggi-tingginya dan mengaruniakan dia nama yang di atas segala nama. Efesus 1 ayat 21 mengatakan dia didudukkan jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan setiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Walau bagaimanapun,
Perkara yang terbaik adalah kamu berada di dalam Dia. Kamu didudukkan bersama dengan Dia di atas takhta rahmat-Nya, kasih karunia-Nya yang agung, sambil memerintah melalui Dia. Haleluya. Syaitan tidak mempunyai hak untuk mengerjakan sesuatu di negara, bandar, kota, jalan dan rumah kamu, dalam hidup kamu, atau dalam hidup orang yang kamu sayangi. Hentikanlah kerjanya. Usir dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dia akan pergi. Sebelum kita mengakhiri perkongsian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku berterima kasih kepadamu atas para malaikatku yang perkasa, yang bekerja untuk aku, dan kerana memberikan aku nama yang mempunyai kekuasaan ke atas syaitan dan roh-roh jahatnya. Terima kasih kerana demi aku, Tuhan Yesus mendapatkan kemenangan ke atas syaitan dan seluruh kumpulan kegelapan. Musuh tidak mempunyai kuasa di dalam rumahku, tubuhku, keuanganku, atau keadaanku, dalam nama Yesus. Amen. Sebagai ayat renungan tambahan, kita boleh rujuk dan baca dalam Markus 16 ayat 17 dan Lukas 10 ayat 19. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.